Halo, jom kita bersama-sama dengan Cikgu Tiong untuk belajar tajuk persamaan kuadratik kaedah persektoran. Oh. Ungkapan kuadratik terdiri daripada A sebagai perkali X kuasa 2, B sebagai perkali bagi X, dan C sebagai pemalar. Dan A tidak boleh bersamaan dengan sifar. Ini merupakan bentukan. Ini merupakan bentukan bagi ungkapan kuadratik. Sekarang kita cuba tengok fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik berbeza dengan ungkapan kuadratik. Dia akan tambah dengan Y. Y bersamaan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita akan tengok perubahan A. Apabila A positif, dia akan memberikan bentuk parabola hadap ke atas. Apabila A ialah negatif, bentuk parabola akan menuju ke bawah. Kita akan perhatikan bagi parabola yang apabila A ialah positif, ia akan memberikan titik minimum. Titik minimum. Apabila parabola bagi A negatif pula, ia akan memberikan titik maksimum. Sekarang mari kita tengok perubahan A. Apabila A semakin positif, apakah macam mana perubahan bentuk graf? Kita perhatikan bentuk graf akan jadi semakin kurus. Macam mana pula kalau dia ialah A ialah positif? Cuba kita perhatikan. Kita ada titik minimum dekat sini. Apakah koordinat bagi titik minimum ini? Koordinatnya ialah sifar 3. Apabila A sifar, kita perhatikan garisnya jadi lurus, bukan parabola lagi. Semakin negatif pula, dia akan menjadikan parabola yang mempunyai titik maksimum. Apakah yang akan berlaku apabila B, perubahan B pula? Apabila B positif, simetrinya akan bergerak ke kiri. Apabila B negatif pula, pasti simetrinya akan bergerak ke kanan. Apabila B positif, pasti simetri akan bergerak ke kiri. Apabila B ialah negatif, pasti simetrinya akan bergerak ke kanan. Sekarang mari kita tengok perubahan graf. Apabila B nilainya berubah, apabila B berubah ke positif, kita tengok pergerakan graf dia akan bergerak ke kiri.
Macam mana pula dengan paksi dia? Tengok paksi simetrinya sekarang ialah X sama dengan negatif 2. Apakah yang akan berlaku apabila P negatif? Paksi simetrinya akan bergerak ke kanan. Sekarang kita akan tengok perubahan nilai C pula. Apabila C semakin positif, apakah akan berlaku? Kita akan perhatikan dia akan bergerak ke atas. Apabila C negatif, dia akan turun ke bawah. Sekarang mari kita tengok perubahan graf yang ada dekat sini. Apabila C semakin positif, graf dia semakin naik. Apabila C dia negatif, graf dia semakin menurun. Sekarang kita cuba susunkan dia supaya paksi dia bersamaan dengan sifar. Kita tengok apakah perubahan dia. Kita akan nampak macam graf kita naik lift ke atas, ke bawah. Kita tengok seperti fungsi ini. Fungsi ini y bersamaan dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Kita boleh jadikan persamaan kuadratik dengan gantikan y menjadi sifar. Dekat sini a ialah 1, b ialah negatif 4, c ialah 3. Macam mana kita nak carikan punca bagi nilai x? Kita boleh perhatikan dekat graf ini. Dekat graf ini kita boleh tandakan nilai y sekarang ialah sifar. Nilai y sekarang ialah sifar. Kita semak apabila nilai y ialah sifar, apakah nilai x dia? Apakah nilai x dia? Apabila y ialah sifar, kita akan dapati nilai S-nya ialah 1 dan maka punca nilai X bagi persamaan kuadratik y sama dengan X kuasa 2 tolak 4x tambah 3 ialah persamaan dengan 1 atau 3. 1 atau 3. Sekarang kita alih kepada cara yang kedua untuk tentukan punca nilai X bagi persamaan kuadratik pula. Kaedahnya ialah kaedah pemvektoran. Kaedah pemvektoran. Mari kita tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut dengan kaedah pemvektoran. Semua ini merupakan bentuk A. Bentuk A bagi soalan A, nilai A ialah 1, B ialah negatif 3, C ialah negatif 1. Hasil antara A dan C memberikan nilai negatif 10. B kita salin negatif 3. Apa yang seterusnya kita akan buat? Kita akan semak negatif 10. Negatif 10 datang dari hasil darab 5 dan 3. Macam mana nak jadikan dia negatif 3? Ya, kita akan letak negatif 5. Jadi negatif 5 darab dengan 2, negatif 10. Jadi negatif 5 tambah dengan 2, jadi negatif 3. Sekarang kita akan isikan negatif 5 per A. A ialah 1. Positif 2 per A 1. Jadi punca nilai kuasa 2 ni kita akan lawan. Negatif 5 akan jadi positif 5. Positif 2 akan jadi negatif 2. Soalan B pula, kita sediakan nilai A, B dan C. Hasil antara AC ialah 16. Nilai B ialah negatif 10. 16
18 datang dari hasil darab negatif 8 dan negatif 2. Jadi pemvektorannya ialah negatif 8 per 1, negatif 2 per 1. Jadi puncanya ialah positif 8 dan positif 2. Soalan C pula, kita lengkapkan nilai A, B, C. AC, hasil darab AC 6. B saling negatif 5. Hasil darab 6 datang dari 3 darab 2. Macam mana dia boleh jadikan negatif 5? Ya, kita letak negatif bagi kedua-duanya. Jadi negatif 3 darab dengan negatif 2 hasilnya 6. Hasil tambahnya negatif 5. Jadi sekarang pemvektorannya ialah negatif 3 per A. A ialah 3. Negatif 2 per A ialah 3. Jadi hasilnya ialah negatif 1 tukar jadi positif 1. Negatif 2 per 3 jadi 2 per 3. Soalan D, lengkapkan A, B, dan C. Hasil darab AC salin B. Hasil darab negatif 48 datang dari 4 kali dengan 12. Kita letak positif 12 tolak 4 supaya hasilnya boleh jadikan 8. Pemvektorannya X tolak 4 per 2, X tambah 12 per 2. Jawabannya dari negatif 2 akan jadi positif 2. Dari positif 6 jadi negatif 6. Kita teruskan kepada soalan I. Hasil darab AC negatif 18. B salin dari atas. Negatif 18 datang dari 6 kali 3. Positif 6 tolak 3 supaya hasilnya boleh jadi 3. Positif 6 bahagi dengan A 2. Negatif 3 bahagi dengan A 2. Jadi positif 3 akan jadi negatif 3. Negatif 3 per 2 akan jadi positif 3 per 2. Soalan F. AC negatif 40, B negatif 3. Hasil darab negatif 40 datang dari 8 kali 5. Macam mana boleh jadikan negatif 3? Negatif 8 tambah 5 boleh jadi negatif 3. Jadi negatif 8 per 4. Positif 5 per 4. Punca bagi soalan ini ialah dari negatif 2 akan jadi positif 2. Dari positif 5 per 4 jadi negatif 5 per 4. Kita teruskan kepada soalan G. Lengkapkan nilai A, B, C. Hasil darab AC salin nilai B negatif 7 tambah 6 baru datangnya hasil tambah dengan negatif 1. Negatif 7 per 1. Satunya yang per A nya ialah negatif 3. Positif 6 per negatif 3. Positif 7 per 3 akan memberikan hasil punca nilai X ialah negatif 7 per 3. Negatif 2 akan menjadikan positif 2 sebagai puncanya. Soalan H. Lengkapkan nilai ABC.
Nah, sekarang nilai C-nya ialah kosong. AC ialah kosong juga. B negatif 5. Macam mana datangnya hasil darab sifar? Datang dari negatif 5 kali dengan sifar. Jadi sekarang perfaktoralnya ialah negatif 5 per 1. Sifar per 1. Puncaknya positif 5 dan sifar. Soalan seterusnya, soalan I. A, B, dan C. B sekarang nilainya ialah sifar. AC hasil darabnya negatif 4. B sifar. Sekarang kita tengok hasil darab 2 kali dengan 2. Positif 2 tolak 2 akan menjadikan sifar. Puncaknya ialah negatif 2 dan positif 2. Sekarang kita akan teruskan kepada soalan jenis yang bukan bentuk am. Bukan bentuk am, kita perlu selesaikan supaya jadikan dia dalam bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Jadi M akan tarik masuk, mendatangkan hasil M kuasa 2 tambah 2M sama dengan 3. 3 akan bawa ke depan, jadi negatif 3 sama dengan sifar. Sekarang sudah dalam bentuk am, kita boleh sediakan nilai A, B, C. Hasil darab AC, nilai B negatif 3 datang dari hasil darab 3 darab 1. Positif 2 datang dari hasil tambah 3 tolak 1. Positif 3 per A, negatif 1 per 1, hasilnya negatif 3 dan 1. Soalan B, belum lagi dalam bentuk am. 3P tarik masuk, soalan C. Soalan bukan dalam bentuk am, kita perlu susunkan dia. Kita dapati nilai A-nya ialah pecahan. Jadi kita akan kali dengan 2. Sekarang Y kuasa 2 tambah 2Y
tolak dengan 24 sama dengan 0. Kita dapati soalan ini kita menghadapi masalahnya adalah mempunyai pecahan per A. Kali dengan A supaya hilangkan pecahan pengikut A. Sekarang kita boleh susunkan dia dalam bentuk AND. Jadi A, B, C sudah lengkap. Hasil tara AC 5, B negatif 6. Punca sekarang ialah positif 5 dan positif 1. I, ada pecahan pengikut K. Kita kali dengan pengikutnya. Susun semula. Sudah dalam bentuk AND. Kenal pasti nilai ABC. Hasil taraf AC salin nilai B. Positif 4 kali dengan negatif 2 mendatangkan hasil negatif 8. Hasil tambahnya 2. Jadi positif 4 per A, negatif 2 per A. Jadilah jawapan negatif 4 dan positif 2. Soalan F. Ada penyebut, kita bahagi, kita taraf dengan penyebutnya. 2H kuasa 2 tambah 6 sama dengan 7H. Susun semula. Lengkapkan nilai A, B, C. Teruskan dengan hasil tara AC. Salin nilai B. 12 datang dari hasil taraf 4. Negatif 4 taraf dengan negatif 3. Puncanya positif 2 dan positif 3 per 2. Soalan G. Kita perlu selesaikan hasil taraf nilai hash taraf masuk, nilai negatif sama dengan hash kuasa 2 tolak hash, negatif 2 taraf masuk bersamaan dengan negatif 2H tambah 2 sama dengan 12.
Susun semula. Oleh kerana dia perlu sama dengan sifar, bukannya 12, kita perlu pindahkan 12 tu ke depan, jadi negatif 12 bersamaan dengan sifar. Sekarang lengkapkan nilai ABC. AC bersamaan dengan negatif 10, B negatif 3. Jadi puncanya ialah positif 5 dan negatif 2. Selesaikan supaya penetapan bentuk lazim, bentuk am. Susun semula. Bentuk am, tegakkan nilai A, B, dan C. Carikan AC. Hasil darab negatif 4 dengan negatif 3 bersamaan dengan 12. Hasil tambahnya negatif 7. Negatif 4/4, negatif 3/4. Jawabannya positif 1. Lengkapkan nilai ABC. Hasil darab AC. Salin nilai B. Hasil darab negatif 3 darab dengan negatif 3 sama dengan 9. Negatif 3/1, negatif 3/1. Jadi nilai S nya bersamaan dengan 3.